Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Syahdan, bahwasanya sifat ma'ani dan maknawiyah itu tidak harus dikata lain daripada zat. Kerana lazim dua kodim dan tidak harus pula dikata bahawa sifat itu ain zat. Kerana lazimlah ia dua Tuhan, dan iaitu hukumnya muhalun, hukumnya mustahil. Kata muallif rahimahullah ta'ala, syahdan, bahwasanya sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah tidak harus dikata lain daripada zat. Tak harus kita mengatakan sifat ma'ani, sifat ma'niyah, maknawiyah lain daripada zat. Sebab apa tak dikata begitu? Sebab apa tak harus dikatakan ma'ani dan maknawiyah lain daripada zat? Kerana lazim dua kodim. Dan orang panggil nanti akan lazim daripada dua kodim. Dan sifat pun kodim, zat pun kodim. Atau dikatakan tak harus dikatakan lain daripada zat. Dan tidak harus pula dikata bahawasanya sifat itu sifat ma'ani, sifat maknawiyah, tak harus dikatakan ain zat. Tak boleh kita kata ma'ani dan maknawiyah diri zat. Tak boleh kita kata sifat ma'ani lain daripada zat. Tak boleh kita mengatakan sifat ma'ani diri zat. Dan tak boleh kita mengatakan lain daripada zat. Tetapi kalau lain, adakah sama? Dan tak boleh kita mengatakan sifat ma'ani lain daripada zat. Dan tak boleh dikatakan ma'ani itu diri bagi zat. Dan sebab apa tak boleh dikatakan ma'ani maknawiyah itu ain diri zat? Kan lazim ia dua Tuhan. Nanti akan membawa dua Tuhan. Dan kalaulah sifat itu diri zat dan sifat pun diri zat, membawa kepada dua Tuhan. Zat satu, sifat satu. Nak kata lain pun tidak. Nak kata benda sama pun tidak. Sifat ma'ani nak kata lain-lain daripada zat pun tak juga. Nak kata benda yang diri yang sama, sifat itulah zat pun tidak juga. Tak boleh dikatakan sifat ma'ani lain daripada zat. Tak boleh kita katakan sifat ma'ani itu diri zat. Dan tak boleh begitu. Dan jikalau dikata sifat itu dan sifat ma'ani dan maknawiyah, dan jikalau dikata sifat itu lain daripada zat, kalau kita kata sifat lain daripada zat, maka lazimlah baru sifat akan membawa sifat itu baru. Kalau kita mengatakan sifat makni lain daripada zat, nanti lazim membawa kepada
sifat makna itu baru. Sedangkan sifat mengikut zat. Dan kalau zat itu kodim, sifat pun kodim. Kalau zat itu bersusun, sifat pun bersusun. Dan ada sifat mengikut zat. Oleh kerana kita ni zat kita baru, sifat pun baru. Oleh kerana zat kita bersusun, sifat kita pun bersusun. Dan zat kita bersusun daripada kepala, turun ke badan, bawah ada kaki. Sifat kita pun bersusun. Bila kita bercakap, dan suara ni sifat. Dan bila kita bercakap, perkataan itu bersusun. Ada dulu, ada kemudian, boleh dieja, ada hurufnya. Sebab apa? Sebab sifat mengikut zat. Bila zat Allah kodim tidak bersusun, maka sifat kalam Allah kodim tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bersusun. Bukan dulu, bukan ada kemudian. Orang panggil, sebab itulah kita tak boleh mengatakan sifat itu lain daripada zat. Kalau kita mengatakan sifat lain daripada zat, nanti membawa lazim kepada sifat itu benda baru. Dan membawa kepada sifat itu baru. Itulah dikatakan, dan jikalau dikata sifat itu lain daripada zat, maka lazimlah baru sifat. Maka menjadi zat Allah Ta'ala itu bagi tempat yang baru. Dan ada yang kata kalau kita mengatakan sifat itu lain daripada zat, nescaya sifat menjadi baru. Bila sifat baru, zat pun ikut baru. Dan zat itu nanti mengambil tempat di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Itu orang panggil muhalun, hukumnya mustahil. Sungguh pun mustahil. Tetapi i'tiqad yang sahih dan i'tiqad yang betulnya, bahawa sifat zatnya itu tiada lain daripada zat dalam pihak tidak harus berdirinya, dan tiada ain zat dalam pihak mafhumnya sifat itu berlainan dengan mafhumnya zat. Inilah perkataan yang sahih. Bagaimana itikad yang sahih? Itikad Ahlussunnah wal Jamaah, sifat zat tidak lain daripada zat. Dan kita ada sifat fi'il, sifat yang bangsa fi'il, sifat yang bangsa zat. Sifat yang bangsa zat tak lain daripada zat. Dan dia bukan orang lain. Nak kata benda yang sama tak juga. Nak kata lain-lain pun tak juga. Ada begitu. Dan nak kata lain-lain tak juga. Nak kata ya yang sama pun tak juga. Sifat zat tiada lain daripada zat. Dan itu dalam pihak apa? Nisbah bagi apa? Nisbah kita mengatakan sifat zat bukanlah lain daripada zat. Itu nisbah bagi pihak tidak harus berdirinya. Tak haruslah orang panggil sifat berdiri dengan sendiri. Sifat tak boleh berdiri sendiri. Sifat biasa menumpang. Dan itu sebab dikatakan sifat zat bukan lain daripada zat. Maksud bukan lain daripada zat, adakah bersama? Tak juga. Sifat zat bukan lain daripada zat sebab sifat tak boleh berdiri sendiri. Dan sifat biasa menumpang. Kita retikan sifat bila ia ada di zat. Sifat tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Sifat tak boleh dipisahkan. Sebut putih, tak dipaham kita. Putih itu sifat. Tak faham apa yang putih. Orang putih, kereta putih, bangunannya putih, rumah putih. Kita sandarkan kepada zat, baru kita boleh reti sifat. Sifat saja tak reti. Tinggilah. Tak reti itu. Apa yang tingginya? Sifat, kalau kita kata bukan lain, kan? Ia juga. Nak kata yang sama pun, tak juga begitu. Ada begitu kan? Itulah amalan itikad yang sahih. Sifat zat itu bukanlah lain daripada zat. Dan maksud sifat zat bukan lain daripada zat. Nisbah sifat tak boleh berdiri sendiri. Kan? Dan tiada ain zat. Bukanlah sifat itu. Kan? Orang panggil dikatakan tiadalah ain zat.
Sifat bukan ain zat. Ain itu dirilah. Ain zat itu diri zat. Sifat bukan diri zat. Itu nisbah mafhum sifat itu berlainan mafhum dengan zat. Bukanlah sifat itu ain zat. Sebab hakikat sifat lain. Zat lain. Zat maqama binafsihi. Zat passion berdiri sendiri. Dan sifat passion menumpang. Maqama bi ghairihi. Sifat ni dia menumpang ada di zat. Dia berdiri di zat. Dan itu dikatakan, jangan kita mengatakan, tak harus kita mengatakan sifat itu diri zat. Dan sifat bukan lain daripada zat. Dan jangan kita mengatakan begitu. Adapun kalau kita nak sebut begitu, sifat bukanlah lain daripada zat, kita kena takwil. Dan takwil sifat itu dikatakan ia tak boleh berdiri sendiri. Dan sifat bukanlah ain zat, nisbah hakikat sifat lain, hakikat zat itu lain. Dan ada begitu. Maka inilah perkataan kaul ulama yang sahih. Inilah orang panggil perkataan yang sahih. Jangan dikata sifat lain, zat lain. Kalau nak kata begitu, kita kena takwil. Dan jangan kita mengatakan sifat itulah zat. Dan kalau nak kata sifat itulah ain zat, sifat itu diri zat, kita berhajat kepada takwil. Dan dia ada pihak nisbah dia kan. Dan adapun di dalam i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, bahawa hakikat zat itu berlainan hakikat sifat. Kerana bahawasanya hakikat zat itu wujud yang kodim. Dan kerana bahawasanya hakikat zat itu wujud yang kodim. Maksud wujud ini mawjud. Hakikat zat ialah mawjud yang kodim dengan zatnya. Halnya, hal keadaan tersebut tiada tersandar bagi lainnya. Itu zat. Zat ia mawjud. Zat yang ada, ia kodim berdiri sendiri. Ia tidak pasal menumpang. Dan zat berdiri sendiri. Itu hakikat zat. Dan hakikat sifat itulah wujud yang kodim. Hakikat sifat wujud yang kodim sebab kodim zatnya. Sifat mengikut zat. Kalau zat itu baru, sifat pun baru. Kalau zat itu kodim, sifat pun kodim. Apa hakikat sifat? Sifat ialah wujud yang kodim. Sebab kodim zatnya halnya disandarkan bagi zat. Kita nak retikan sifat, kita mesti sandarkan kepada zat. Bila sebutnya manis, mesti disandarkan air yang manis. Kalau dia tak ada reti, sifat di passion mesti disandarkan. Sebutnya besar, disandarkan besar rumahnya. Atau dikatakan sifat ia passion menumpang. Tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Itulah orang panggil hakikat zat dan juga hakikat sifat. Maka perkataan ini kan agak membawa kepada kepayahan kepada orang awam dalam mengetahuikan hal demikian. Kerana iaitu sebab banyak berkhilaf ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan orang yang sesat daripada orang Mu'tazilah dan hukama. Dan kalau kita bahaskan begini, agak sukar dipaham orang awam. Orang awam payah faham. Sebab ulama berkhilaf. Sebab ulama khilaf, nak tolakkan puak-puak Mu'tazilah ni. Nak tolakkan puak-puak selain Ahlussunnah. Kan? Sebab ada di kalangan Mu'tazilah, mereka tolakkan sifat. Allah berkata-kata dengan zat. Allah berkuasa dengan zat. Allah mendengar dengan zat. Ditolakkan sifat. Ada yang menyabitkan sifat. Ada yang menolakkan sifat. Atau memanggil oleh kerana tolakkan fahaman-fahaman sesat, maka ulama berkhilaf. Dan ulama berkhilaf. Ala kulli hal khulasah. Dan sifat itu
Nak dikata lain-lain daripada zat, tak juga. Nak kata sifat itulah diri zat pun tak juga. Begitulah mudah-mudah katakan. Mudah-mudah. Kalau dikatakan sifat lain daripada zat, tak juga. Kalau dikatakan sifat itulah zat, tak juga. Dan ada dari nisbah dia. Dan kita faham hakikat sifat, kita faham hakikat zat, maka kita adu nisbahkan begitu kan. Syahdan, adapun sifat af'al, adapun sifat af'al itu, maka iaitu sifat af'al itu hukumnya baru. Itu nisbah kepada siapa? Yang mengatakan sifat af'al, af'al ni fi'il lah. Sifat fi'il itu baru, itu berlaku di sisi mazhab Imam Asy'ari. Dan sifat terbagi dua kan. Ada sifat fi'il, ada sifat zat. Yang kita hafal 20 sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunu, qadiran, sampai kaunu mutakalliman. Itu namanya sifat zat. Atau namanya sifat zat. Apa qudrah? Nama bagi satu sifat yang ada di zat atau sifat zat. Apa iradah? Nama sifat yang ada di zat Allah Ta'ala itu namanya iradah atau sifat zat. Bagi kedua, itu nama sifat fi'il. Kalau banyak, af'al, jamak dia kan. Sifat fi'il, di sisi Asy'ariyah mengatakan sifat fi'il itu baru. Dan kodim di sisi ulama yang mengatakan sifat fi'il itu kodim, itu berlaku di sisi Imam Abu Mansur Maturidi. Dan iaitu telah tersebut dah dulu. Dulu dibahaskan dah. Dan sifat terbagi dua, sifat zat, sifat fi'il. Sifat fi'il, kata ulama, dan sifat fi'il itulah ibarat takluk qudrah yang tanjizi hadis. Apa sifat fi'il? Ibarat Allah menghidupkan, ibarat Allah menghidupkan hambanya. Ihya, sifat fi'il. Apa sifat fi'il? Ibarat Allah mematikan hambanya, maut. Kan? Yumit. Kan? Apa sifat fi'il? Ibarat Allah berikan rezeki pada hamba. Razak. Razak. Ihya. Kan? Itu sifat fi'il. Kalau qudrah, iradah, sifat zat. Baqa, alam, sama, basar, itu sifat zat. Razak. Kan? Yang memberi rezeki, itu bukan sifat fi'il, sifat zat. Ihya, yang menghidupkan, itu bukan sifat zat, sifat fi'il. Sebab apa? Sebab sifat fi'il ni ibarat takluk qudrah dan jizi hadis. Dan ibarat bertakluk qudrah dan jizi hadis, itu namanya sifat fi'il. Dan kita buat satu misal. Kan? Dalam ilmu Allah Ta'ala bertakluk dah. Iradah pun sudah bertakluk. Dan dalam pengetahuan ilmu pun sudah bertakluk. Sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian masa, sekian tempat, nak dijadikan sekian-sekian perkara. Dan apabila belum sampai masanya, iradah sudah bertakluk, ilmu sudah bertakluk. Dan bila sudah sampai masanya, baru qudrah bertakluk. Dah sampai dah tahun tersebut, dah sampailah bulannya, masa pun sampai, dan tempat pun sudah dituju, maka qudrah pun bertakluk, menjadikan sekian-sekian. Atau orang panggil dan jizi hadis. Itu namanya sifat fi'il. Maka berlaku perselisihan di kalangan alim ulama mutakallimin. Adakah sifat fi'il itu qadim atau sifat fi'il itu baru? Atau menjadi khilaf. Persoalan, adakah sifat fi'il itu baru ataupun qadim? Bila kita dah reti dah apa itu sifat fi'il, maka nak tahu ia baru ke qadim. Bila dah tahu dah apa itu sifat fi'il, apa itu sifat zat, kan jangan terlupa sifat zat yang kita hafal sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa tu sifat 20. Apa sifat zat? Kita ambil satu contoh misal. Qudrah. Sifat zat. Apa tu qudrah? Qudrah tu apa? Nama bagi sifat yang ada di zat Allah.
Qudrah. Kan? Itu namanya qudrah. Nama sifat yang ada di zat itu namanya qudrah. Itu nama sifat zat. Bila dia ada sifat qudrah, Melayu kata berkuasa. Bila ada sifat berkuasa, ia berkuasa. Masdari. Berkuasa apa? Berkuasa mengada dan meniada. Itu nama sifat fi'il. Itu sifat fi'il. Kan? Sampai masa Allah pun jadikan. Sampai masa tahun depan, sekian tempat, sekian hari Allah pun jadikan. Qudrah bertakluk, maka sifat fi'il. Kan? Itu beza antara sifat zat, sifat fi'il. Maka satu lagi timbul persoalan. Sifat fi'il itu baru ke kodim. Itu khilaf di kalangan Asy'ariyah dan Maturidi. Kata Asy'ariyah, sifat fi'il itu baru. Kata Asy'ariyah, sifat fi'il baru. Sebab apa? Kalau iradah bertakluk, tahun 2019, hari Isnin, Masjid Putra Perdana nak berlaku majlis maulid. Belum lagi hari Isnin. Hari ini baru hari Ahad. Belum saya masa. Kan? Adakah tuan sudah buat? Belum lagi. Belum buat lagi. Bila sampai tahun 2019, hari Isnin, tempat dekat Puchong, Allah pun pelakukan seperti ia kendak. Allah pelakukan seperti ilmu pengetahuan. Kan baru namanya. Kan benda baru. Itu nama kata Asy'ariyah, sifat fi'il itu baru. Kata Asy'ariyah, sifat fi'il itu baru. Kata Abu Mansur Maturidi, sifat fi'il itu qadim. Kata Imam Abu Mansur Maturidi, sifat fi'il itu qadim. Kerana di sisi Maturidi, fi'il itu berbeza dengan di sisi Asy'ariyah. Jangan terlupa kan? Di sisi mazhab Maturidi, sifat ma'ni ada 8. Di sisi mazhab Maturidi, sifat ma'ni ada 8. Ditambah lagi sifat takwin. Dan sifat takwin. Di sisi Asy'ariyah, sifat ma'ni 7 je. 7 je sifat ma'ni di sisi Asy'ariyah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam 7. Di sisi Maturidi sifat ma'ani ada 8 sifat takwin. Apa sifat takwin? Mengada. Sifat takwin sifat pengada. Allah jadikan makhluk, kata Maturidi, bukan dengan sifat qudrah. Kata Maturidi, Allah jadikan makhluk dengan sifat takwin. Apa beza takwin dengan qudrah? Qudrah hanya nak menyediakan saja. Yang mengada sungguh takwin. Qudrah itu nak sediakan saja. Nak menjadikan bagi ada. Nak menjadikan bagi ada, itu qudrah. Ataupun mengada sungguh, itu orang panggil takwin namanya. Sebab itulah, di sisi Maturidi, yang dikatakan sifat fi'il itulah kena pada sifat takwin. Sebab itulah kata Maturidi, sifat fi'il ni qadim. Sebab di sisi Maturidi, sifat fi'il itulah sifat takwin. Dan itu berbeza di antara Asy'ariyah dan juga Maturidi kan. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, adapun sifat salbiyah itu, maka iaitu sifat salbiyah, kita nak hukum apa? Kita nak hukumkan sifat salbiyah ni baru ke qadim? Kita nak hukum sifat salbiyah ni baru ke qadim? Itu perbahasan kan. Kata muallif, adapun sifat salbiyah itu, maka iaitu tiada qadim dan tiada baru, atas kata setengah ulama. Bermakna ada khilaf. Di atas satu kaul alim ulama, sifat salbiyah qadim pun tidak, baru pun tidak. Pasal apa? Pasal apa sifat salbiyah qadim pun tidak, baru pun tidak? Tak baru, tak qadim. Kita kena reti apa itu salbiyah. Dan salbiyah ni kalau kita mengaji kaedah tu masdar kan. Kan? Sallaba yusallibu tasliban. Dan orang panggil salbiyatan. Kan? Taf'ilatan, salbiyatan. Kalau kita mengaji kaedah Arab lah. Apa erti salbiyah? Salbiyah ni bahasa Arab. Kan? Salbiyah dengan mana insalaba, maksud ternapi. Kalau terjemah
harfiah masuk salbiah ternapi. Atau kalau terjemah harfiah, salbiah itu ternapi. Apa pengertian salbiah? Sifat salbiah ialah sifat yang direti daripada perkara yang tidak layak, benda tak ada. Apa salbiah? Sifat yang direti daripada perkara yang tidak layak, benda tak ada. Idam, Melayu kata sedia. Apa pengertian sedia? Diretikan sedia daripada tak ada mula. Reti kau benda tak ada kan? Berhenti kau benda tak ada. Sedialah tak ada mula. Baqa, Melayu kata kekal. Apa pengertian kekal? Reti kekal daripada tak ada kesudahan. Reti kau benda tak ada. Itulah salbiah. Diretikan daripada benda tak ada, itulah salbiah namanya. Mukhalafah, bersalahan. Apa pengertian mukhalafah? Dia diretikan sifat mukhalafah daripada bersalahan tu apa? Tak serupa. Tidak menyamai. Dan reti kau benda tidak, benda tak ada. Adakah menyamai itu? Ada? Tak ada. Reti bersalahan tak serupa. Adakah serupa itu pada Allah Ta'ala? Tak ada. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kan? Yamuhu binafsihi, berdiri Allah. Apa pengertian berdiri Allah dengan sendiri? Tak berhajat. Reti kau benda tak ada. Wahdaniyah esa ataupun satu tunggal. Apa pengertian esa wahdaniyah? Reti kau tak berbilang. Dia kata benda tak ada. Bila benda tak ada, adakah nak hukum kodim ke baru? Benda tak ada, tak boleh nak hukum. Tak, kodim tak baru. Itu misal pada makhluk. Contoh sifat salbiah pada kita manusia. Apa sifat salbiah pada kita manusia? Mandul. Apa sebut mandul ke tidak? Sebut mandul, kita kata apa? Tak ada anak. Reti ke benda tak ada kan? Anak tu ada tak? Tak ada kan? Dia orang tanya, berapa orang anak? Tuan Haji, saya mandul. Oh, reti dah. Kan? Dia reti daripada benda tak ada. Oh, tak ada anak. Kan? Kalau kata, berapa orang anak? Saya mandul. Laki ke perempuan? Itu tak reti tu. Sebut mandul, diretikan mandul tak ada anak. Bila tak ada anak, kita boleh hukum tak? Tuan ni mandul ya? Ya. Anak tuan 10 tahun ke baru 2 tahun? Dan mandul tak ada anak. Ni hukum 10 tahun, 20 tahun, mana boleh? Benda tak ada. Begitulah sifat salbiah. Benda tak ada. Kita retikan sifat salbiah daripada benda tak ada. Adakah sifat salbiah tu kodim? Tak. Adakah sifat salbiah tu baru? Tak juga. Benda tak ada. Kalau benda ada, kita boleh hukum. Benda tak ada nak hukum apa? Maka kata alim ulama, sifat salbiah itu kodim pun tidak, baru pun tidak. Atau dikatakan, kata mu'alif, adapun sifat salbiah itu, maka iaitu tiada kodim dan tiada baru di atas kata tengah ulama. Adapun sifat nafsiyah, maka iaitu sifat nafsiyah ialah ain zat, diri zat. Sifat nafsiyah ialah ain zat, diri bagi zat. Inilah kaul yang dan kaul yang rajih daripada kata jumhur ulama radhiyallahu anhum, bahawa sifat salbiah itu tentu kodimnya dalam mahal permulaan Adam dan dalam pihak mahal tiadanya. Kerana bahawasanya wujud zat Allah Azza wa Jalla itu tiada tasawur ia dalam akal kita, melainkan dengan bersifat kidam dan baqa dan barang sebagainya. Yang kedua ini dia bahaskan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah dikatakan ain zat, diri bagi zat. Dalam 20 sifat dibagikan 4 kan? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Apa erti nafsiyah? Nafsiyah ni bahasa Arab. Melayu kata apa? Nafsiyah dan ia nisbah. Apa nafsiyah? Bangsa diri. Sifat nafsiyah, sifat yang bangsa diri. Maka nafsiyah itu dikatakan ain zat sebab diretikan diri itu pada zat. Dalam 20 sifat, sifat wujud masuk di bawah sifat nafsiyah. Pasal apa? Diretikan wujud itu pada zat.
Dan digertikan diri wujud ada itu reti di zat Allah Ta'ala. Sebab itulah masuk wujud ini dalam puak sifat nafsiyah, sifat bangsa diri. Bila tengok zat tubuh tu, oh ada lagi. Itu kan digertikan ada tu bertubuh zatnya. Dah lama Pak Mat tak datang masjid ni. Dah 6 bulan tak datang. Tiba-tiba dia datang. Oh Pak Mat, lama tak nampak. Kita pun nampak Pak Mat, kita gerti, oh ada lagi Pak Mat. Ingatkan dah pindah. Atau kan kita gertikan diri ada pada zatnya. Demikianlah sifat wujud Allah Ta'ala. Kita gertikan sifat wujud pada zat. Bila sebutnya sifat 20 yang pertama, wujud artinya ada. Bila sebut wujud artinya ada, akal segera gerti ada itu ada zatnya. Maka masuklah sifat wujud di bawah sifat nafsiyah kan. Dan kaul yang rajih yang tadi kita mengatakan sifat salbiyah nak dihukumkan baru pun tidak, kodim pun tidak. Itu di atas satu kaul alim ulama. Tetapi kaul rajih kata lain. Ada yang kata apa? Dan kaul yang rajih dan nisbah dalil lah. Ini yang lebih kuat kan. Dan kaul yang rajih daripada kata jumhur ulama radhiyallahu anhum, bahwasanya sifat salbiyah itu, ini kaul rajih dan mengatakan apa? Sifat salbiyah itu tentu kodimnya dalam mahal tempat permulaan Adam. Dan permulaan tiada, itulah dikatakan kodim. Ini kaul rajih. Yang tadi kita mengatakan sifat salbiyah tak kodim tak baru, itu bukan kaul rajih. Ini yang mutamad. Ini kaul yang mutamad kaul rajih, mengatakan sifat salbiyah tentu kodim. Sifat salbiyah tentu kodim, tapi ada tiliknya, ada nisbah. Dikatakan sifat salbiyah itu kodim dalam tempat permulaan tiadanya. Sebab kita reti kidam, reti tak ada mula. Retinya bila? Tak ada mula tu bila? Dah tentu sudah sejak kali tak ada mula. Kan? Daripada awal langsung tak ada permulaan. Allah bukan benda mesti kena jadi. Kan? Daripada azali tak pernah kena jadi. Tak ada. Unlimited. Dan itu dikatakan nisbah. Dan nisbah tempat permulaan Adam. Adam ni tiadalah. Kili pada tempat permulaan tiada, itulah kodimnya. Ana kaul rajih yang ini, amin. Maka berlaku di si kaul yang rajih dan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum mengatakan sifat salbiyah itu tentu kodimnya dalam muhal permulaan Adam. Kerana bahawasanya wujud zat Allah Azza wa Jalla itu ia tasawur, ia dalam akal. Dan pasal apa ulama, jumhur ulama mengatakan salbiyah itu kodim? Kerana bahawa wujud zat Allah Azza wa Jalla itu ia ada tasawur, tak boleh terupa, tak boleh digambarkan sifat wujud dalam akal, melainkan dengan bersifat dengan kidam dan baqa dan sebagainya. Bila sebutnya wujud, sifat yang pertama wujud yang zati. Kalau dalam tasawuf wujud hakiki, kalau akidah wujud zati. Bila sebutnya wujud itu wujud zati, sifat yang pertama wujud artinya ada. Ini ada yang berzat. Bila sebut wujud zati, takkan boleh tergambar sifat wujud dalam kepala akal fikiran, melainkan direti dengan kidam dan juga baqa dan juga sifat mukhalafah, ilmu wahdaniyah. Dan sebut wujud zati, adanya Allah itu wajib wujud. Ada sungguh, ada bangsa zat. Bila ada yang zati itu, sudah tentu ia tak ada mula. Bila adanya Allah ada zati, sudah tentu adanya Allah tak ada kesudahan. Dan bila sebut wujud, lazim dah kidam. Sebut wujud, lazim dah baqa. Sebab akal tak boleh tergambar sifat wujud, melainkan bagaimana? Melainkan wujud itu juga bersifat dengan kidam dan baqa. Dan atau dikatakan wujud ini kita reti pada zat.
Bila sebut wujud zati, adanya Allah ada zati, bermakna ia tak ada mula. Ada Allah ada wujud yang zati, bermakna ia tak akan binasa. Lazim wujud zati itu kidam, lazim daripada wujud yang zati itu baqa. Tetapi ulama bawakan suku pula. Sifat yang kedua kidam, artinya sedia. Sifat yang ketiga baqa, artinya kekal. Sedangkan lazim dah. Sebut wujud orang reti dah. Sebut wujud reti kidam dah. Sebut wujud reti baqa dah. Untuk apa dibuat datang pula yang kedua kidam, yang ketiga baqa? Li'annal khatara, dan kerana mudara itu azimun, sangat besar dalam akidah. Bila kita tergelincir dalam akidah, itu jawabnya kufur. Akidah ni bila silap kita pegang, silap i'tiqad, itu kufur jawabnya, na'udzubillah. Habis tak terpakai, syariat yang kita buat tak terpakai. Dan ini soal akidah. Dan adapun syariat, malas sembahyang, masih lagi Islam. Dan masih Islam, malas puasa, masih Islam. Cuma dikatakan mukmin asi, Islam yang derhaka. Dan adapun tersilap kita pegang soal akidah, soal iman, jawabnya kafir, na'udzubillah. Sebab itulah ulama dibuat suku-suku. Yang pertama wujud, yang keduanya kidam, yang ketiganya baqa. Dan itulah kata jumhur ulama, salbiyah itu dikatakan kodim. Kata setengah, tak kodim, tak barukan. Dan adapun bicara sifat salbiyah, tiada kodim, tiada baru, maka iaitu dalam bicara lughawi, bukan bicara istilahi. Maka jumhur ulama dijawabkan perkataan ulama yang mengatakan salbiyah tak kodim tak baru, itu hukumkan salbiyah, kalau dihukumkan kodim pun tidak, baru pun tidak. Itu dari segi lughah, lagi segi bahasa lughawi, lagi segi bahasa memang betul, lagi segi bahasa memang betul, salbiyah tu tak kodim tak baru. Adapun pada istilahi, salbiyah itu dikatakan sifat yang kodim. Dan sebab dia muhal permulaan Adam, dan juga dikatakan pihak muhal tiadanya. Itu dikatakan pada istilahi. Dan adapun sifat salbiyah dalam hak wujud yang baru, maka itu tentu baru. Kalau kita bicarakan sifat salbiyah bagi benda yang baru, sudah tentu sifat salbiyah itu baru. Sifat yang mengikut zat. Dan tengok rambut, kita pun jawab rambut kan botak, jawab. Orang faham dah, botak. Itu sifat salbiyah tu. Digertikan botak daripada tak ada rambut. Dan cuba buka topi, nak tengok rambut, saya botak. Apa faham dah tu? Digertikan botak daripada tak ada rambut, salbiyah tu. Dan orang panggil itu benda baru sebab mengikut zat, sifat mengikut zat. Kalau bicarakan salbiyah yang baru, dan sudah tentu ia baru kan. Kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, kata Imam Sanusi, bahawasanya sifat 20 itu dibagi atas 3 bahagi. Sifat 20 Imam Sanusi bagikan per 3 bahagi. Pertama dikatakan sifat itu ain zat, itulah sifat nafsiyah. Kata Imam Sanusi, dalam 20 sifat dibagikan pada 3 bahagian. Bahagian pertama, sifat itu dikatakan ain zat. Bahagian yang kedua, sifat itu bukan ain zat, dan bukan sifat itu lain daripada zat. Sifat bukan ain zat, dan sifat bukan lain daripada zat. Atau bahagian kedua kata Imam Sanusi. Bahagian ketiga kata Imam Sanusi, sifat itu lain daripada zat. Imam Sanusi bagikan 3 pula. Yang pertama kata Imam Sanusi, sifat itulah ain zat. Yang pertama sifat tu ain zat. Yang kedua kata Imam Sanusi, sifat bukan ain zat dan bukan lain daripada zat. Sifat tu bukan ain zat. Yang kedua, bahagian kedua, ada sifat
di ain zat. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, ada sifat ain zat dan bukan lain daripada zat. Itu sifat yang kedua. Bagi yang kedua, ada sifatnya bukan ain zat. Ada sifat dia. Yang pertama, sifat tu ain zat. Yang kedua, dikatakan sifat tu bukan ain zat dan bukan lain daripada zat. Bahagian ketiga, kata Imam Sanusi, sifat itu lain daripada zat. 3 bahagian. Apa bahagian pertama? Kata Imam Sanusi, sifat itulah ain zat. Itu maksudnya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ain zat. Digertikan wujud pada zat. Kita gertikan sifat wujud pada zat. Sebutnya wujud ada. Yang ada itu akal sereti, ada itu ada zatnya. Itu dikatakan sifat itu ain zat. Jadi nafsiyah. Yang kedua, kata Imam Sanusi, bahagian yang kedua, sifat bukan ain zat dan sifat bukan lain daripada zat. Atau sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kan tadi kan? Sifat ma'ani nak kata lain daripada zat pun tidak. Nak kata sifat tu zat pun tidak. Atau sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Bahagian kedua, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat itu bukan ain zat dan sifat bukan lain daripada zat. Itu namanya sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Yang ketiga, kata Imam Sanusi, sifat itu lain daripada zat. Sifat lain, zat lain. Itu maksud sifat salbiyah. Dan itu maksudnya sifat salbiyah. Sifat salbiyah memang lain daripada zat. Dan retinya kidam tak ada mula. Kan? Retinya baqa tak ada kesudahan. Kan? Pada tak ada. Tak dibangsakan pada zat apa? Pada tak ada. Atau orang panggil yang ketiga, sifat itu lain daripada zat. Itu maksudnya sifat salbiyah. 3 bahagi kata Imam Sanusi kan. Dan dibagi pula sifat itu 3 bahagi pula. Tilik nisbah yang pertama dalam 20 sifat dibagi 3. Dalam 20 sifat pula tilik nisbah yang lain dibagi 3 pula. Dan dibagi 3 pula. Allah Subhanahu wa taala alam tertangguh tuan. Tuan-tuan jangan pening kan. Pening yang benda sifat bukan zat, sifat zat ni kan. Ini daripada kan kitab Jahrut Tauhid kan. Dia akan perbahasan dia agak dalam untuk kita mengenalkan sifat Allah dan nak kenalkan hukum hakam yang bergantung dengan sifat, yang bergantung dengan zat. Dan kemudian kata mu'alif, dan dibagi pula sifat itu 3 bahagi. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bi hikmatika futuhal 'arifin wanshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.